Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, amma ba'd. Persoalan yang timbul, masih lagi ada lagi cakap-cakap yang mengulas tentang syahid-syahid yang menjadi persoalan dalam masyarakat Malaysia bila berlakunya pengganasan dan pencerobohan di Hadatul Sabah sebahagian tentera-tentera Malaysia yang terkorban. Fatwa kebangsaan sudah menyatakan ianya syahid akhirat, tetapi ada sebahagian ustaz juga baru keluar di sinar harian yang mengatakan ianya syahid dunia. Dan saya mendengar sendiri juga seorang penceramah yang agak kenal juga mengatakan syahid dunia. Jadi ini satu kekeliruan yang perlu dirungkai. Kalau kita lihat tentang pembahagian aqsam syuhada dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, boleh kata mana-mana kitab dalam mazhab Syafi'i, kitab I'anat Talibin, kitab Mughni Muhtaj, dan termasuk kitab yang menjadi sumber rujukan utama dalam mazhab Syafi'i, yaitu kitab Syarhul Muhazzab Al-Majmu' dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, menyebut tentang pembahagian syahid, yaitu yang pertama syahid dunia dan akhirat, yang mana Imam Nawawi kata syahid fi hukmi dunya wa huwa tarkul ghusli was salat. Di dunia tidak disembahyangkan, tidak dimandikan. Wa fi hukmil akhirah bima'na anna lahu thawaban khassan. Di akhirat dia ada pahala yang khusus, seperti mana dalam hadis yang sahih yang disebut 6 ataupun 7 keistimewaan syahid, yang bermula daripada yughfaru lahu zambuhu awwal duf'ah, diampunkan dosanya pada pancutan darah pertama, yara maq'adahu fil jannah, kemudian dia melihat tempatnya dalam syurga, kemudian yujaru min azabil qabri, diselamatkan daripada azab kubur, ya'manu indal faza'il akbar, dia selamat semasa berlakunya sangkakala kiamat, kemudian dipakaikan yudhalu fi ra'sihi tajil waqar al-yakutah, dipakaikan ruby crown, iaitu crown mahkota diperbuat daripada ruby yakut, mahkota kebesaran. Kemudian dikahwinkan yuzawwaju isnatana wa sab'una zawjah minal huril ain, mendapat 72 isteri daripada bidadari di syurga. Kemudian yang terakhir yushaffa' lahu fi sab'ina min aqaribihi, diberikan dia untuk mensyafaatkan 70 ahli keluarganya. Jadi ini syahid dunia akhirat jelas. Bila saya lihat dalam mana-mana website ulama-ulama kontemporari juga, dia mengatakan perkara yang sama, syahid dunia akhirat. Di dunia dia dapat keistimewaan syahid, tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Di akhirat dia dapat 7 kelebihan tadi, ataupun lebih lagi, kelebihan-kelebihan yang lain. Yang kedua, ulama sebut ialah syahid akhirat, bukan dunia. Inilah yang saya sudah tulis dalam post saya yang terbaru di darulilm.org, iaitu ada 18 syahid akhirat, yang mana 16 daripada hadis sahih, satunya daripada hadis yang dhaif, yang sangat lemah, satu lagi hadis dhaif yang boleh digunakan untuk kelebihan amalan. Boleh tuan-tuan rujuk dalam website tersebut darulilm.org. Ada di bawah ni, mungkin tak ada.
itu dia mendapat kelebihan-kelebihan yang sama dengan syahid yang pertama tadi di akhirat. Dia dapat karomah-karomah yang sama. Itu yang Imam Nawawi kata syahid fil akhirah duna dunya wa huwa al-mabtun, yaitu orang yang mati kerana sakit perut, wal mat'un, orang yang sakit ta'un, wal gharib, dan juga orang yang tenggelam, wa asbahuhum, dan juga yang sama dengan mereka. Yang ketiga yang paling bawah sekali ialah syahid dunia. Ini yang menjadi satu persoalan. Bila saya melihat ada ustaz dan juga ada seorang yang dianggap ulama oleh masyarakat mengatakan pejuang-pejuang, tentera-tentera yang terkorban itulah syahid dunia. Kerana sepanjang pembacaan dan pengajian saya tentang pembagian syahid ini, tidak ada perbezaan di kalangan ulama tentang definisi dan juga pembahagian ini. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat, dan syahid dunia. Syahid dunia menurut ulama-ulama disebut dalam mana-mana kitab dalam mazhab Syafi'i, jadi ulama-ulama kontemporer menyebut syahid dunia ialah Imam Nawawi kata al-maqtul fi harbil kuffar, dia berperang dengan kafir. Wa qad ghalla min ghanimah, tapi dia khianat, dia curi duit, curi harta. Aw qatala mudbiran, ataupun dia lari dari perang dan mati. Sebab salah satu daripada dosa as-sab'ul mubiqat, dosa yang besar, dosa yang merosakkan ialah lari. Al-firar yaum az-zahfi, lari daripada perang. Ataupun qatala riya'an, dia berperang tu riya', nak menunjuk, nakkan habuan dunia, nakkan pujian manusia. Maka Imam Nawawi kata falahum musyahada fi dunya, di dunia dia dapat hukum syahid, iaitu tidak dimandikan, tidak disolatkan, tetapi di akhirat dia masuk neraka. Seperti mana hadis Sahih Muslim, mana seorang syahid yang mana Allah tanya tentang apa yang dilakukan, dia kata aku berjuang sehingga syahid keranamu. Maka Tuhan kata kazibta, engkau bohong, engkau berjuang, dia qala annaka jari, supaya orang kata engkau ni berani, hebat, dapat pingat dan sebagainya. Kemudian Tuhan kata kepada malaikat, ambil dia, ambil ubun-ubunnya, campaklah ke neraka. Dia di antara orang yang pertama masuk neraka. Maksudnya ulama sepakat tentang syahid dunia ialah syahid yang tidak ikhlas bila berperang. Maka di dunia dia dianggap syahid, dia tidak disembahyangkan, dia tidak dimandikan, tapi di akhirat dia adalah di antara orang pertama yang masuk neraka dan tidak ikhlasan dia. Adapun isu yang kedua ialah adakah mereka ini dianggap syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia? Maaf silap. Sama ada mereka ini syahid dunia akhirat ataupun syahid akhirat. Jadi kita tidak boleh mengatakan mereka ini masuk ke syahid yang ketiga, syahid dunia. Dan syahid dunia ni memang kita dah menghukum dia masuk neraka. Ini adalah milik Allah SWT. Jadi sesiapa yang mengatakan mereka syahid dunia, maka ini memang salah, jauh tersasar daripada apa yang disebut oleh para ulama. Dan syahid dunia orang yang tidak berperang, tidak berjuang, melainkan kerana dunia. Di dunia dia dihukum sebagai syahid, tapi di akhirat masuk neraka. Itu adalah Allah sahaja yang mengetahui sama ada niatnya kan Allah ataupun sebaliknya. Jadi antara dua, syahid akhirat seperti mana yang difatwakan oleh fatwa kebangsaan Malaysia, ataupun syahid dunia akhirat. Sebenarnya ini ada khilaf di kalangan ulama-ulama empat mazhab, di mana kita lihat dalam kitab Majmu' bagaimana pandangan ulama Syafi'i. Far'un iza qatalatil bughatu rajulan min ahli al-'adli fal asahhu 'indana annahu yajibu ghusluhu was-salatu 'alaihi wa bihi qala Malik. Dalam kitab Majmu' Imam Nawawi kata apabila pihak bughah, penceroboh kita hukum mereka sebagai bughah, penentang kepada kerajaan, kepada imam. Karena imam
memang wajib untuk menentang mereka, mempertahankan negara. Sebab dalam ayat 9 surah Al-Hujurat tentang ayat bughah, Imam Qurtubi sebut fi hazil ayah dalilun ala wujubi qitalil fi'atil baghiyah al-ma'lum baghiyuha 'ala al-imam atau 'ala ahli minal muslimin. Ayat 9 surah Al-Hujurat ini menunjukkan bahawa wajib memerangi puak-puak penentang yang menentang imam, ketua pemerintah ataupun menentang orang Islam. Wajib pemerintah nak menentang. Jadi bagaimana tentera-tentera pemerintah yang mati? Bila kerajaan wajib menentang mereka, kerajaan menghantar tentera seperti mana yang dihantar. Bila ada berlaku kematian, kekorban tentera-tentera yang menentang penceroboh-penceroboh tadi, itulah yang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dia kata fal asahhu indana, maka pendapat yang kuat di sisi kami, iaitu inda Syafi'iyah, di sisi ulama-ulama Syafi'i, annahu yajibu ghusluhu wassalatu alaihi, wajib mandikan dia dan sembahyangkan dia. Maksudnya dia dikategorikan sebagai syahid akhirat, bukan syahid dunia, akhirat. Dan siapa yang sependapat dengan pendapat ulama Syafi'i ini, kata Imam Nawawi, wa bihi qala Malik. Wa bihi ay wa bihadzal qawli, dengan pendapat ini Imam Malik mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama Syafi'i. Tetapi di sana ada pendapat yang lain. Sambung Imam Nawawi dalam kitabnya, wa qala Abu Hanifah la yughsal wa la yusalla alaihi. Tidak yughassal, tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Dan dalam mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, ada dua riwayatan, ada dua pendapat. Ada yang kata hukum syahid dunia akhirat tidak boleh dimandikan, tidak boleh disembahyangkan. Ada yang kata wajib dimandikan dan wajib disembahyangkan. Kalau kita lihat, kita merujuk pula dalam kitab Al-Mughni karangan Al-Imam Ibn Qudamah tentang orang-orang yang terkorban bila menentang pengganas-pengganas di kalangan orang Islam sendiri, penceroboh-penceroboh orang Islam. Disebut dalam kitab ini, dikata Imam Ibn Qudamah kata, wa man qutila min ahli al-adli fil ma'rakah fa hukmuhu fil ghusli was salati alaihi hukmu man qutila fi ma'rakatil musyrikin. Sesiapa yang terbunuh di kalangan orang Islam dalam peperangan, itu perang lawan ahli-ahli bughh yang Islam, maka hukumnya ialah sama dengan orang yang dibunuh bila berperang dengan orang kafir. Bila perang orang kafir, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disembahyangkan. Jadi mazhab Hanbali, walaupun ada dua pendapat yang kuat, ini disebut dalam kitab Al-Mughni, kitab yang terkenal dalam mazhab Hanbali, mengatakan bahawa orang yang berperang dengan orang Islam yang menentang, sama hukumnya bila dia terkorban dengan syahid-syahid yang perang dengan orang kafir. Apa dalilnya? Disebut di sini, li'anna Aliyan radhiyallahu anhu lam yughassil man qutila ma'ahu. Ini dalam peperangan di antara sesama muslim, di antara Ali dengan Aisyah. Bagaimana Ali tidak memandikan tentera-tentera yang menyokongnya, yang berperang bersamanya, yang terkorban. Maksudnya Ali menganggap ini adalah syahid dunia akhirat. Dianggap sebagai orang yang memperjuangkan Islam. Sama juga dengan sahabat yang lain, Ammar berpesan agar dia tidak dimandikan bila dia terkorban. Dia kata, adfinuni fi siyabi, kafankan aku dalam pakaianku. Dan tentera-tentera yang berperang dalam perang Jamal, perang Jamal yang perang di antara Ali dan Aisyah, yang mana di antara tentera Aisyah ialah Talha dan Zubair.
tentara-tentara Jamal yang mana di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang terbilang, mereka berkata, inna mustashhaduna ghadan fala tanzimu anna sauban wala taghsilu anna daman. Kata sahabat-sahabat Nabi yang masuk dalam perang Jamal tadi, ada yang puak Ali, ada yang puak Aisyah, kami akan jadi orang-orang yang syahid esok hari. Bila kami mati, jangan tanggalkan baju kami dan jangan basuh darah-darah kami. Ini menunjukkan bahawa orang yang perang dengan orang Islam yang menentang, yang terkorban, dianggap syahid dunia akhirat. Kata Ibnu Qudamah, wali annahu syahidul ma'rakah asbaha qatilal kufar. Karena ia syahid dalam peperangan, disamakan hukumnya dengan orang yang berperang dengan orang kafir. Wa hadza qaulu Abi Hanifah, dan ini pendapat Abu Hanifah. Daripada Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeza pendapat dengan mengatakan bahawa orang-orang yang berperang, tentera-tentera yang berperang, tentera-tentera Islam yang berperang dengan penentang-penentang, puak-puak, penceroboh, dianggap syahid akhirat sahaja. Maksudnya mereka perlu dimandikan, perlu disembahyangkan seperti mana fatwa kebangsaan. Ini fatwa kebangsaan dia mengikut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki. Adapun kalau terlihat pendapat-pendapat yang lebih kuat ataupun lebih diguna pakai oleh ulama-ulama atau sahabat-sahabat dahulu, mereka mengatakan bahawa orang-orang yang berperang sesama Muslim di atas jalan kebenaran, masing-masing ada ijtihad. Ali ada ijtihadnya, Aisyah pun ada ijtihadnya, maka mereka dianggap sebagai orang yang syahid karena masing-masing menegakkan ijtihad masing-masing. Oleh itu boleh kita hukum mereka yang berperang di Sabah, di Hadatu, kalau mengikut mazhab Hambali dan mazhab Abu Hanifah, dan berdasarkan senario yang berlaku pada perang Jamal di antara Ali dan juga Aisyah, maka mereka kita boleh anggap sebagai syahid dunia akhirat. Di dunia mereka tidak dikafankan, di dunia mereka dikafankan dengan pakaian mereka, dan mereka tidak disembahyang dan dimandikan. Di akhirat mereka mendapat ganjaran-ganjaran banyak, 70 saudara mara yang boleh disyafaatkan, 72 isteri, crown, mahkota daripada Yakut, dan ganjaran-ganjaran yang lain. Tetapi ini adalah khilaf. Apa yang difatwakan oleh fatwa mazhab adalah benar, mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Tapi di sana ada pendapat lain yang juga perlu kita hormati. Apapun mereka adalah syahid, sama ada syahid dunia akhirat ataupun mereka syahid akhirat. Ini penjelasan yang mungkin dapat merungkaikan segala permasalahan. Saya buka sahabat-sahabat saya, sekiranya ingin bertanya. Ada soalan? Ada soalan? Jadi semua jelas, clear. Okay, clear. Jadi sekadar itu sahaja persoalan tentang syahid, yang mana ulama sepakat tentang ketiga-tiga pembahagian tadi. Saya ulang balik, syahid dunia akhirat, orang yang ikhlas berperang dan dia mati dalam peperangan. Di dunia dia dianggap sebagai syahid, tidak dikafankan, dikafankan dengan pakaiannya, tidak dimandikan, tidak disembahyangkan, dan di akhirat mendapat ganjaran yang besar. Adapun syahid akhirat, orang sakit perut, orang yang mati taun, orang yang mempertahankan dirinya daripada serangan peragut, perompak. Dan boleh lihat dalam saya punya website darulilmi.org, darulilmi.org, dirulmi.org, post yang terbaru iaitu tentang syahid akhirat, jenis-jenis dia. Dan yang ketiga, syahid dunia, yang mana tidak pernah saya jumpa mana kitab menyatakan syahid dunia ni syahid yang mana dia adalah syahid yang tinggi, lebih daripada syahid akhirat. Oleh itu, syahid dunia adalah orang yang tidak ikhlas. Dia dianggap sebagai orang yang jahat karena dia berjuang pada dunia. Dia tidak mendapat habuan di akhirat, melainkan habuan yang merupakan siksaan. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja, kita berjumpa dalam isu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.